Okey, untuk soalan D pula, okey, diberi fungsi fx itu bersamaan dengan x tolak 5. Kemudian fungsi gx bersamaan dengan 1 per dengan x tolak 1. Okey, bahagian pertama soalan ini minta kamu untuk mencari fungsi f gx. Okay, seperti biasa kita tulis ya, f gx. Okay. Sekarang fungsi gx itu bersamaan dengan 1 per x tolak 1. Okay. 1 per x tolak 1 akan masuk sebagai objek dalam fungsi f. Fungsi f, kita jumpa x, jadi kita gantikan 1 per dengan x tolak 1 tolak dengan 5. Okey, jadi ini kita kena permudahkan ya. Okey, jadi x tolak 1, x tolak 1, ini 1, darab naik atas x tolak 1. Jadi jawapannya adalah 1 tolak negatif 5x. Negatif 5 dikali dengan negatif 1 menjadi tambah 5. Kemudian x tolak 1. Okey, cikgu tulis di sini. Jadi kita selesaikan atas ini. 1 tambah 5, 6. Jadi 6 tolak dengan 5x per dengan x tolak 1. Untuk jawapan FGX. Okey, kita tulis FGX bersamaan dengan 6 tolak 5x bahagi dengan x tolak 1. Sebab sudah terpisah tadi ya. Okey, untuk bahagian yang kedua, iaitu mencari fungsi gfx. Gfx bersamaan dengan gfx. Okey, sekarang fx itu sama dengan x tolak 5. Jadi dia akan masuk ke dalam fungsi g. Jadi 1 per dengan x sudah gantikan dengan x tolak 5 tolak 1. Jadi kita ringkaskan, permudahkan. X tolak 5 kita kena buka kurungan ya. X tolak 5 tolak 1. Jadi jawapan akhirnya adalah 1 per x negatif 5 tolak 1 sama dengan tolak 6. Jadi fungsi gfx bersama dengan 1 per x tolak 6. Okey, kita pergi bahagian ketiga untuk soalan D, iaitu mencari fungsi f kuasa 2. Okey, f kuasa 2x bersamaan dengan fx. Okey, jadi fx kita ada x tolak 5. Jadi sekarang ini masuk dalam x tolak 5 tolak 5. Jadi buka kurungan x tolak dengan 10. Ini untuk f kuasa. Okey, untuk bahagian yang keempat pula, iaitu g kuasa 2x bersamaan dengan gx. Okey, gx itu adalah 1 per dengan x tolak 1. Jadi 1 per x tolak 1 akan menjadi objek dalam fungsi g. Okey, sekarang berhati-hati sebab kita pecahan dalam pecahan. Jadi sekarang kita ada 1 per dengan x tolak 1 tolak 1. Okey, cara mudah untuk selesaikan soalan ini, okey, bahagian ini kamu perlu selesaikan dahulu. Maksudnya permudahkan dahulu. Okey. Jadi sekarang 1 tetap. Okey, di bawah pembawanya sekarang x tolak 1. Okey,
kita samakan pembawa X tolak 1. Jadi di bawah sini adalah X tolak 1. Jadi 1 ini tolak dengan 1, tapi 1 perlu didarab dengan X tolak 1. Okey, jadi apabila kita darab, kita akan dapat sini 1 tolak X tambah 1 per dengan X tolak 1. Jadi cikgu continue di atas sini ya. Okey, kemudian di sini 1 tambah 1, 2. Jadi di bawah sini ada 2 tolak X. Kita tulis sini 1 per dengan 2 tolak X bahagi dengan X tolak 1. Cara untuk permudahkan, ini bawa naik ke atas. Apabila kamu bawa naik ke atas, ini akan menjadi terbalik. Jadi sekarang disebabkan 1, jadi kita boleh tulis letaklah X tolak 1 bahagi dengan 2 tolak X. Okey. Ini jawapan akhir untuk fungsi G kuasa 2X. Sebelum kita pergi soalan 3, kamu boleh perhatikan untuk soalan C dan D. Apabila melibatkan pecahan, kita tengok fungsi Gx ini 6 per X di mana ada satu ungkapan lagi ya. X itu tidak boleh sama dengan kosong. Untuk soalan D pula, untuk fungsi Gx, X itu tidak sama dengan 1. Apabila ada pecahan, akan ada ungkapan ini. Apa yang berlaku apabila X itu sama dengan 1 untuk soalan Gx? Kita cuba kaji di sini ya. Gx sama dengan 1 per X tolak 1. Apa yang terjadi jika X sama dengan 1? Jadi kalau kita gantikan X itu sama dengan 1, fungsi ini 1 per 0 sudah menjadi tidak tertakrif. Jadi sebab itulah dalam ungkapan ini dia berikan X itu tidak sama dengan 1. Sama juga dengan fungsi untuk soalan C. X tidak boleh sama dengan 0. Apabila X sama dengan 0, fungsi Gx itu menjadi 6 per 0. Jadi fungsi Gx menjadi tidak tertakrif. Itu maksudnya ungkapan di sebelah fungsi tersebut. Okay. Jadi untuk soalan D bahagian 1, apabila kita menjawab soalan ini, kita mendapati Fgx itu bersamaan dengan 6 tolak 5x per dengan x tolak 1. Jadi kita boleh tambah ungkapan di sini di mana disebabkan fungsi ini dalam bentuk pecahan, x itu tidak boleh sama dengan 1. Sebab apabila x sama dengan 1, 1 tolak 1 kosong, fungsi ini tidak tertakrif. Begitu juga bahagian 2 untuk soalan D. Juga dalam pecahan 1 per X tolak 6 jawapan untuk GFX. Jadi kita boleh tambah di sini X itu tidak boleh sama dengan 6. Okey, sebab kalau 6 tolak 6 jadi kosong. Soalan seterusnya ada tidak? Okey, pecahan. Untuk soalan yang bahagian 4. G kuasa 2X kita dapat X tolak 1, 2 tolak X. Jadi sekarang X itu tidak boleh sama dengan 2. X itu tidak boleh sama dengan 2. Sebab apabila X sama dengan 2, 2 tolak dengan 2 sama dengan 0. Sekiranya kamu tidak tahu cara untuk mencari ungkapan ini, okay, senang saja ya, ambil sini. 2 tolak X sama dengan 0, jadikan X itu perkara rumus. Jadi X pindah sebelah kanan sebab berada dalam keadaan negatif. Jadi X sama dengan 2. Jadi jawapannya akan jadi X itu tidak boleh sama dengan 2. Apabila sama dengan 2, fungsi ini menjadi tidak tertakrif. Okey, cikgu harap kamu faham.